Syair di zaman kerajaan Umayyah kembali hidup dan berkembang seperti mana di zaman jahiliah. Ini disebabkan oleh keadaan politik yang tidak stabil di zaman kerajaan Umayyah. Antara ciri-ciri syair Umawi adalah kaya bahasanya, susunan ayat yang mantap, mencipta ayat berbentuk cinta atau kasih sayang, dan perbendaharaan kata yang diambil daripada istilah Islam. Ada di kalangan penyair yang cenderung kepada bahasa lucah, imej yang jahat dan menyebutkan keaiban seseorang. Begitu juga syair yang banyak kelemahan ia lahir disebabkan oleh sikap fanatik kabilah, iaitu perkauman dan berbangga dengan keturunan. Antara penyair zaman kerajaan Umayyah yang terkenal ialah Jarir bin Atiyah, Al-Farazdak dan Al-Akhtal. Nama sebenar Jarir bin Atiyah ialah Jarir bin Atiyah Al-Kalibi Al-Yarbu'i Al-Tamimi. Beliau lahir di Al-Yamamah pada 27 Hijrah bersamaan 649 Masihi. Pendapat lain mengatakan beliau dilahirkan pada tahun 33 Hijrah bersamaan 653 Masihi. Kehidupan beliau, Jarir dibesarkan dalam keluarga biasa yang tidak memiliki kedudukan, kemuliaan dan kekayaan. Beliau adalah salah seorang penyair yang paling terkenal pada zamannya. Beliau terkenal dengan syair yang bertemakan celaan, pujian dan silsilah, iaitu keturunan dan menghimpun pelbagai bentuk seni syair. Beliau meninggal dunia di Al-Yamamah pada 110 Hijrah bersamaan 728 Masihi, dan pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada 114 Hijrah bersamaan 732 Masihi. Yang terdapat dalam syair pemimpin yang adil ini, Innal ladzi ba'athan nabiyya Muhammadan ja'ala al-khilafata fil imamil adil. Sesungguhnya yang mengutuskan Nabi Muhammad menjadikan khalifah menerusi pemimpin yang adil. Pada baris yang pertama menerangkan bahawa Allah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad SAW kepada manusia sebagai seorang pemimpin, dan Allah juga menjadikan khalifah di kalangan imam dan para pemimpin yang adil. Daripada itu, Allah memilih Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah kepada umat Islam. Walaqad nafa'ta bima mana'ta taharrujan maksal usyuri ala jusuri al-sahili. Dan engkau telah memberi manfaat dengan apa yang telah engkau cegah, iaitu menetapkan cukai persempadan di persisiran tembok. Pada baris yang kedua, khalifah melarang mengambil cukai ataupun cukai kasta daripada orang Islam yang bukan penduduk tetap. Kerana pada zaman tersebut adanya satu cukai atau cukai kastam yang akan diambil daripada orang ramai yang melalui sempadan, yang melalui kawasan sempadan untuk ke kerajaan Umayyah. Tapi khalifah tidak mengambil cukai ini daripada orang Islam yang bukan penduduk tetap ataupun yang bermusafir. Qad nala adaluka man aqama bi ardina fa ilaika hajatu kulli wafdin rahil. Keadilanmu itu telah dikecapi oleh setiap yang berada di kota kami ini. Kepadamulah setiap rombongan yang berhajat akan menuju. Dan pada baris yang ketiga menerangkan bahawa keadilan khalifah ini merangkumi seluruh rakyatnya dan rombongan pelawan yang berada di bawah pemerintahannya. Dan khalifah juga sentiasa memenuhi keperluan rakyatnya. Inni la'amulu minka khairan ajilan wal nafsu mula'atun bihubbil ajili. Sesungguhnya aku mengharapkan kebaikan yang segera dengan hati yang bercahaya dan penuh pengharapan. Pada baris keempat ini, sebenarnya penyair ini mengharapkan ganjaran
dan harta yang banyak daripada khalifah serta kedudukan yang tinggi. Wallahu anzala fil kitabi fariidatan li ibnis sabili walil faqiril a'il. Dan Allah telah menurunkan satu kewajipan dalam kitabnya untuk ibnus sabil, iaitu orang yang bermusafir dan berhutang, dan orang miskin yang amat memerlukan. Pada baris yang kelima, penyair ini menekankan kewajipan zakat untuk ibnus sabil. Ibnus sabil ialah orang yang bermusafir ataupun ada orang yang berhutang, dan juga zakat untuk orang yang miskin, kerana mereka inilah yang perlu diberikan bantuan. Peristiwa yang berkaitan dengan syair Imam Adil ni, sebenarnya Jarir bin Arqam ini, dia menyampaikan puisi ini, dia menunjukkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah pada zaman tersebut. Jadi Jarir ni selalu pergi ke istana khalifah untuk mendapatkan ganjaran ataupun kedudukan yang tinggi. Tapi pada awalnya khalifah menolak permintaan tersebut. Tapi setelah mendapat desakan dan tekanan daripada Adi bin Uttah, baginda akhirnya membenarkan Jarir bin Arqam masuk ke dalam istana dan diberikan 100 dirham daripada harta baginda kerana kemiskinan Jarir. Jadi Jarir ni dia menyampaikan syair ini untuk memuji Khalifah Umar bin Abdul Aziz kerana keadilannya sebagai seorang pemimpin, dan pada masa yang sama beliau ingin mendapatkan ganjaran daripada khalifah, kerana pada zaman tersebut syair ini merupakan salah satu pekerjaan, kerana melalui syair ni mereka boleh memperolehi pendapatan. Kerana apabila orang yang mendengar syair mereka yang menarik ni, orang akan memberikan ganjaran kepada mereka. Balaghah yang terdapat dalam syair Imam Adil ni, yang pertama, majaz mursal. Majaz mursal ialah ayat kiasan. Ayat kiasan ni ialah perkataan yang digunakan dalam satu ayat yang bukan untuk maksud asalnya. Contoh pada ayat Maqsad Usyuri ada Jusuri Al-Sahih. Ayat ini ialah alaqah mahaliah. Kenapa dia alaqah mahaliah? Sebab perkataan yang dikiaskan ialah berkaitan dengan tempat. Maksud ayat ni ialah cukai persempadanan dikenakan ke atas orang yang melalui jambatan pesisiran pantai. Sebenarnya jambatan pesisiran pantai yang dimaksudkan oleh penyair ni, sebenarnya dia bukan nak cakap tentang jambatan pesisiran pantai tu, sebenarnya nak cakap pasal kawasan sempadan. Jambatan pesisiran pantai tu ialah kawasan sempadan di mana bila orang yang melalui kawasan sempadan tu akan dikenakan cukai persempadanan. Itu ialah tibak. Tibak ialah perkataan berlawanan pada perkataan wafadah dan rohala. Ini ialah tibak ijabi kerana dia ialah perkataan berlawanan yang biasanya memang ada kata lawan dia. Contoh lain macam kecil lawannya besar, tinggi lawannya rendah. Yang ketiga ialah adrabul khabar. Adrabul khabar ialah ayat pernyataan. 4 contoh yang diberikan di sini ialah Innal ladzi ba'asan nabiyya Muhammadan. Ayat ini ialah ayat khabari talabi, kerana ayat ini mempunyai satu kata penegas, iaitu inna. Contoh yang kedua, walaqad nafa'ta bima mana'ta taharrujan. Ayat ini ialah ayat khabari ingkari, kerana ayat ini mempunyai 2 atau lebih kata penegas. Kata penegas dekat sini ialah walaqad. Dia ada wa, la dan qad. Contoh yang ketiga ialah qad na'ala adluka man aqama bi ardina. Ayat ini ialah ayat khabari talabi, kerana kata penegasnya hanya satu, yang ini qad. Yang keempat ialah inni la'amuru minka khairan azilan. Ayat ini ialah ayat khabari ingkari, kerana kata penegasnya
dua atau lebih. Okay. Kata penegasan ialah ini dan tak. Keempat ialah kinayah. Kinayah ialah kata kiasan. Dua contoh yang diberi ialah Imam Adil. Imam Adil ialah kinayah tentang sesuatu perkara, iaitu kinayah bagi Umar bin Abdul Aziz. Maksud Imam Adil, pimpinan yang adil itu ditujukan sebenarnya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Okay, contoh yang kedua, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah kinayah tentang suatu perkara, iaitu kinayah bagi pengembara. Ibnu Sabil ni ialah kiaskan kepada orang yang bermusafir lah.